Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan tugas kepada barisan pengulas Aiman Rosizam dan juga Nizaruddin Yusof untuk mereka bawakan pertemuan di antara Malaysia dan juga India. Ayo Harimau Malaya, ayo Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Simbolik kepada satu pesta bola sepak tertua di Asia sejak tahun kemerdekaan 1957. Kini kembali setelah 10 tahun menyepi dengan kemeriahan, kegembiraan dan optimis dengan harapan baru menjelang perjuangan murni di Piala Asia di Qatar lebih kurang 3 bulan dari sekarang. India kali terakhir menyertai kejuaraan berprestij ini 21 tahun yang lalu dan kembali dan menjadi lawan pertama kita setelah 10 tahun dalam kejuaraan yang pernah dibintangi oleh bintang-bintang terkemuka dunia. Bagaimana besarnya prestij piala ini apabila menyaksikan penyokong bola sepak Malaysia tak kira tua atau muda, kesemuanya mempunyai memori dalam kejohanan ini. Dan Malaysia mengorak langkah untuk satu lagi edisi 2023 mempertahankan kejuaraan yang dimenangi oleh Malaysia bawah 23 10 tahun yang lalu. Pesta bola merdeka sambil kita bersolidariti juga untuk mengharapkan kemerdekaan saudara kita di Palestin yang tidak dapat untuk hadir ke Malaysia akibat daripada konflik yang berlaku di Gaza. Seperti itu Baan Presiden FM, begitu juga dengan Menteri Belia dan Sukan, juga dengan VVIP yang lain. Perkenalkan kepada pemain-pemain untuk India dan juga Malaysia.
Ada pengadil juga, pengadil dan pembantu bukan dari Thailand untuk aksi ini. Bahawa antara yang terbaik di Asia Tenggara untuk mengendalikan aksi ini. Matthew Davis perkenalkan pemain-pemain kepada YB Hanayo, juga Datuk Namidin. Hari ini merupakan barisan untuk Kim Panggon, kesebelasan utama yang meletakkan Shihan Hazmi selaku penjaga gol. Pack 4, Matthew Davis, Dion Coles bersama dengan Dominic Tan di bahagian tengah, dengan Lavelle Corbinong di sebelah kiri pertahanan, Noah Liner dan juga Hendrik Dos Santos di bahagian tengah, Faisal Halim sebelah kanan, Akhil Rashid sebelah kiri, Darren Lock selaku striker, tetapi Arif Aiman akan berada di belakangnya dalam posisi nombor 10, dan itu sudah pastinya akan menjadi tumpuan utama. Cukup menarik untuk menyaksikan pencaturan oleh Kim Panggon, lebih-lebih lagi dengan di mana letaknya seorang Arif Aiman di belakang Darren Lock tersebut. Mongkolchai Peksri, pengadil final Piala Asia bawah 17 tahun tempoh hari, yang beliau akan dibantu oleh Rawat Nakarit Tanati Chuchuen dan juga pegawai keempat dari Vietnam Hoang Ngoc Ha, dengan Kapten Matthew Davis dan juga Sunil Chetri. Dan ini pula untuk India, kendalian Igor Stimats, Gurpreet Sandhu merupakan penjaga gol, Nikhil Puchari, Sandesh Jingkan, Metap Singh dan juga Akash Mishra di pack 4, dengan bahagian tengah dikuasai oleh Suresh Singh, Rohit Kumar dan juga Sal Abdul Samad. Chang Tae di sebelah kanan, Naurem Singh di sebelah kiri, dan pemain dengan 92 jaringan, pencari terbanyak sepanjang zaman India, Sunil Chetri mengetuai serangan dan juga pasukan. Igor Stimats meneruskan lagi apa yang dilakukan sebelum ini oleh Stephen Constantine, yang meletakkan India berada di kedudukan 100 terbaik dunia, walaupun sekarang ini berada di kedudukan 102 dunia. Dan di sebelah saya ini merupakan penjaring gol kemenangan tatkala Malaysia kali terakhir bertemu dengan India di Pesta Bola Merdeka pada 22 Jun 2001. Izharuddin Yusof, sudah pastinya ini kenangan buat anda. Ya, saya rasa Pesta Bola Merdeka ini memang cukup besar pertandingan ini, dan Malaysia adakan balik Pesta Bola Merdeka di Malaysia. Dan kita semua tahu banyak pemain yang terbaik beraksi dalam Pesta Bola Merdeka dan berbalik kepada perlawanan pada hari ini. Kita semua tahu pasukan national team semua masa berada dalam condition atau momentum yang cukup baik setakat ini, tidak pernah kalah dalam 6 perlawanan yang terakhir. Dan kita perlu ingat juga pasukan India masih tetap tempat yang sama juga dengan pasukan kebangsaan, kerana mereka juga dalam perlawanan persahabatan sebelum ini mereka bermain dengan cukup baik, dan masih lagi tidak pernah kalah dalam 5-6 game yang terakhir. Dan yang saya rasa kedua pasukan ada momentum yang baik pada perlawanan hari ini, dan saya percaya akan ada aksi yang baik. Di separuh masa yang pertama untuk separuh akhir Pesta Bola Merdeka 2023 ini terus dimulakan. India dari kanan ke kiri skrin anda, serba biru pakaian mereka, dan Malaysia walaupun beraksi di tempat sendiri, yang menariknya mengenakan jersey berwarna hitam, serba hitam dari kiri ke kanan skrin anda. Sudah pastinya menarik untuk menyaksikan, lebih-lebih lagi India yang berada satu taraf dengan kita hanya lebih kurang 10 tahun yang lalu, tetapi bagaimana kebangkitan mereka meletakkan mereka antara 100 pasukan terbaik dunia dalam bola sepak, dan kemudiannya mereka membina momentum selepas itu, Nizaruddin. Betul lah, Aiman, kerana kita boleh nampak tahu 10 tahun yang terakhir peningkatan pasukan India, dan ranking mereka juga telah membuktikan yang mereka lebih sedikit kualiti yang baik daripada pasukan Malaysia. Tetapi saya tidak kisah tentang ranking, dan daripada segi momentum untuk setakat ini saya rasa kedua pasukan dalam keadaan momentum yang baik, terutama pasukan hantaran baik. Terkena palang percubaan pertama setelah hantaran yang dilakukan oleh Akash Mishra, dan sepakan percuma setelah bertembungnya Shihan dan juga Sunil Chetri nampaknya, tetapi
permulaannya menyaksikan India sudah pun memberikan amaran dengan rembatan terus ke palang Shihan. Ya, betul, satu percubaan yang baik, tetapi ya permulaan permainan kedua-dua pasukan akan cuba membaca apakah cara pemain ataupun taktikal, dan ini kita boleh lihat satu half volley yang cukup baik daripada pemain serangan pasukan India, tetapi ya Shihan berjaya menenangkan keadaan itu. Ya, saya berharap jangan ada jaringan awal daripada pasukan India. Ya. Apa yang paling penting kebiasaannya adalah 15 minit yang pertama untuk membina momentum. India di atas padang baru di Stadium Nasional Bukit Jalil ini, Sion Soisia. Walaupun mereka kekurangan masa untuk menyesuaikan diri dengan padang ini, tetapi sudah pun menunjukkan bahawa mereka sudah bersedia untuk mengadaptasi kepada keadaan ataupun padang terbaru ini. Sergam indah di Stadium Keramat kita. Liner ke udara. Kobinong. Adanya sentuhan daripada Noah Liner yang terus melakukan pintasan dalam peluang keduanya. Hantaran terus ke sebelah kiri untuk mendapatkan Arif Aiman. Dia berhadapan dengan Sandesh Jinggan. Perlukan bantuan rakan-rakan di belakang. Arif Aiman belakang untuk Lavere Kobinong, dikepung oleh 3 pemain India, dikeluarkan tidaklah begitu jauh, dan tekanan meninggi itu terus saja dilakukan oleh Kobinong yang memaksa Nikhil Pujari untuk terus mengeluarkan bola dari kawasan mereka, tapi tidaklah begitu jauh. Lontaran ke dalam yang diberikan kepada Malaysia. Akan diharapkan untuk menjaga juga Faisal Halim terus saja bertembung dengan Akash Mishra dan terus mengalami kecederaan. Itu bukanlah sesuatu yang dimaukan, lebih-lebih lagi daripada antara pemain sayap paling konsisten untuk Malaysia dalam 2-3 tahun kebelakangan ini. Setuju saya Aiman, kerana kita nampak 2-3 tahun yang terakhir ini prestasi Faisal Halim, walaupun ya bermain dengan Selangor di Liga Super dan juga Terengganu 2 tahun lepas, dan juga bermain untuk skuad kebangsaan. Jadi saya rasa pemain yang meningkat cukup baik setakat ini Faisal Halim, dan ya sebentar tadi satu larian ke hadapan yang cukup baik, cuma membezakan cuma pemain pertahanan pasukan India mempunyai tubuh badan yang cukup baik. Saya rasa itu kelebihan dia lah, dan itu yang membuatkan Faisal Halim tadi terjadi. Ada bersama dengan Faisal Akash Mishra, berusia 21 tahun. Faisal sekali lagi satu hantaran cuba mendapatkan Akhir. Terlalu kuat untuk mendapatkan pemain yang juga mempunyai rekod yang cukup baik bersama dengan skuad kebangsaan sejak akhir-akhir ini. Kita nampak interesting, Arif Aiman ditolak masuk di bahagian dalam nombor 10, bermain nombor 10, dan memang saya rasa Akia prestasi yang baik apabila mewakili pasukan kebangsaan. Faisal cuba untuk menekan, memaksa kepada Suresh Singh untuk menghantar semula ke belakang, dan kemahuan untuk menekan agak tinggi itu membuatkan Sandesh Jinggan agak tidak berpuas hati dengan tolakan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Beliau tampak akan diberikan kebebasan di atas padang. Betul, saya suka posisi yang Arif Aiman mainkan pada hari ini, kerana bermain sebagai free roll, dan kita boleh nampak cara permainan Arif Aiman suka membuat larian ke hadapan, mengelirukan pemain pertahanan dengan larian yang cukup bijak, dan ya dia juga seorang pemain yang suka membawa bola menggelecik pemain pertahanan di hadapan dan membuat hantaran 1-2, dan saya suka melihat dia bermain di belakang Darren Lock, kerana akan ada support yang kerap daripada Arif Aiman untuk Darren Lock. Lontaran pantas terus untuk Arif Aiman. Cuba untuk melepaskan diri, cuba masuk. Dan penjaga gol diminta untuk melakukan tindakan menyelamat yang pertama. Hasil daripada lontaran ke dalam pantas dilakukan. Ya,
memang Arif Aiman sudah tahu Matt David boleh membuat lontaran yang jauh, dan saya rasa larian ke hadapan yang cukup baik daripada Arif Aiman dapat membuat 1 lawan 1 dengan pemain pertahanan pasukan India, dan percubaan tepat ke arah pintu gol, tepat ke arah penjaga gol. Sepakan penjuru pertama yang akan diambil oleh Hendrik Dos Santos, bintang naturalisasi terbaru untuk Malaysia. Bola-bola berkualiti sudah pastinya ditagih daripada Hendrik yang melakukan penampilan ke-6-nya. Hantaran ke tengah itu baik dan jatuh hampir untuk Dion Goals. First blood untuk Malaysia. Setelah hanya 7 minit, bergegar Stadium Nasional Bukit Jalil, Dion Goals yang menanti di far post memasukkannya dan meletakkan Malaysia di depan. Ya, satu jaringan corner kick set piece yang cukup baik daripada pemain pasukan kebangsaan, dan kita kerap kali melihat Dion Goals akan masuk di bahagian belakang, dan Corbin Ong membuat flick, dan satu tandukan yang baik daripada Noah, dan satu sepakan gunting yang cukup padu, dan juga saya rasa ini memang kerap kali dilakukan semasa latihan, dan saya rasa malam ni jaringan yang pertama, dan apa yang mereka lakukan cukup menjadi pada malam ini. Dion Goals, 2 gol untuk skuad kebangsaan. Yang pertama hadir di malam kita berjaya untuk melayakkan diri ke Piala Asia setelah lebih 4 dekad. Dan beliau membuka tirai jaringan setelah hanya 7 minit aksi. Walaupun di awalnya India yang memberikan amaran awal kepada Malaysia, tetapi lihatkan kepada keyakinan yang sudah mula untuk dibina oleh Harimau Melaya di hadapan ekor sejati mereka. Betul, Aiman. Momentum yang cukup baik, belum masuk minit ke-10 lagi, dan ini yang kita harapkan, mendapat jaringan awal sebelum pemain-pemain India mendapat momentum yang cukup baik, dan kita telah mengukur mereka dengan awal, dan saya rasa selepas ini akan ada banyak lagi penguasaan bola daripada pemain pasukan kebangsaan untuk menuju momentum yang lebih baik untuk minit-minit akan datang. Jaringan itu juga hadir daripada kesilapan Sandesh Jinggan yang banyak diberikan tekanan lebih-lebih lagi oleh Arif Aiman di awal saingan. Jika dilihatkan kepada rekod pertemuan, dikatakan memihak kepada Malaysia di antara kedua-dua negara. Lever Corbin Ong, dia cukup gemar untuk naik ke atas, mengubah permainan ke sebelah kanan untuk Faisal. Mendapatkan Arif Aiman. Satu hantaran lederit tetapi tidak percaya untuk mendapatkan rakan. Tiada siapa yang berada berhampiran dengan luar kawasan 18. Matthew Davis dipersalahkan. Bertemu dengan Tajikistan, terus layak ke lawanan akhir setelah Palestin sayangnya terpaksa untuk menarik diri akibat konflik yang sedang berlaku di sana. Arif Aiman dikepung oleh 3 pemain. Hendrik, Noah Lainer, Dominic Tan, Akhir. Diberikan tekanan, diberikan sedikit kacau bila daripada Suresh Singh Wanjam. Caps ke-20 untuk Suresh Singh Wanjam, salah seorang daripada 4 pemain Bengaluru dalam kesebelasan utama. Masuk jugalah penjaga gol Gurpreet Singh, Rohit Kumar, gandingan tengahnya, dan juga
Kapten Sunil Chetri. Hendrik sekali lagi di situasi bola mati. The far post, penjaga gol ambil mudah Gurpreet Singh. Ya, Aiman, saya suka melihat strike force pasukan kebangsaan pada malam ini, dan kita semua tahu pemain seperti Akia, Arif Aiman dan juga Faizal Halim, pemain yang boleh mengawal bola dengan baik, dan ya, saya rasa mereka akan bijak mengawal bola dengan baik di sesuatu kawasan, dan terutama sekali di bahagian strike force, dan ya, saya rasa akan ada larian yang banyak dan juga hantaran-hantaran lulus yang baik untuk Darren Lock. Satu lagi antaranya cuba untuk mendapatkan Faizal Halim, penjaga gol. Agak kehilangan imbangan, dapat semula dengan Arif Aiman. Hendrik mengubahnya untuk Kobinong, tetapi dapat untuk dipintas oleh Nikhil Pujari. Antara pemain yang cukup berbahaya jika beliau memilih untuk naik ke atas untuk India. Terus mendapatkan lalian suara cantik. Hantaran ke tengah, terlepas sebenarnya, dan peluang keemasan. Dan India mendapatkan jaringan penyamaan. Naram Mahesh Singh dalam kap ke-14, gol ketiganya untuk India, dan terus menyamakan kedudukan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, saya rasa lambat menutup ruang, terutama sekali apabila mereka berada di kawasan kiri pintu gol pasukan kebangsaan, dan crossing dibenarkan, dan itu yang membuatkan bola itu masuk ke dalam kotak, dan ya, satu tampanan yang baik untuk pemain belakang untuk membuat satu wahab volley, dan ya, saya rasa seharusnya di permulaan itu tidak membenarkan crossing itu, dan ya, Shihan cuba menepis itu, tetapi bola itu saya rasa terlalu laju untuk ditahan oleh Shihan. Main dari East Bengal, berusia 24 tahun, dan kini keadaan menjadi semakin menarik di lawanan pertama Pesta Bola Merdeka untuk 2023. Naram Mahesh Singh jadikannya 1-1 hanya 6 minit setelah Dion Kools meletakkan Malaysia di depan, tapi ada satu lagi kesilapan. Chetri ke sebelah kanan, satu hantaran yang dapat untuk disekat oleh Dominic Tan, cuba untuk memotong ke dalam, dan rembatan tersebut tepat ke arah Shihan. Tetapi satu lagi kesilapan yang hampir saja menghukum Harimau Malaya. Ya, jangan hilang cepat sangat bola di bahagian defending. Kita boleh nampak pemain-pemain pasukan India membuat tekanan di hadapan, dan ya, kalau mereka kerap hilang bola dengan mudah, saya rasa akan mendatangkan bahaya yang lebih kerap, dan ya, seharusnya dielakkan hilang di kawasan itu, dan pemain-pemain India cukup laju membuat tekanan. Arif Aiman buka permainan di sebelah kanan, dihalang hantaran lintangnya oleh Akash Mishra. Kiri dan kanan sudah pastinya mengetahui tugas mereka. Lebih-lebih lagi dengan kecenderungan Malaysia untuk membuka permainan di bahagian sayap. Sekali lagi, berkali-kali juga sebenarnya Suresh Singh Wanjam menunjukkan emosinya, harapan pengadil. Faisal, Hendrik sekali lagi mengubahnya untuk Kobinong, mendapatkan tandukan. Darren Lock mahukannya daripada Sandesh Jinggan. Clearance yang dalam tekanan sebenarnya dilakukan oleh Nikhil Pujari. Chetri buka permainan ke sebelah kanan, cuba dikejar oleh Lalian Suara Changte. Antara pemain sayap yang perlu untuk diberikan perhatian juga, Lalian Suara Changte. Akhir bola itu melantun di atas permukaan padang, tapi dia berjaya untuk mendapatkannya semula. Davis, Faisal,
bijak untuk melepaskan diri 1-2 dengan back heel, tetapi terlalu dekat dengan Suresh Singh Wangjam. Bagusnya Aiman, pemain pasukan kebangsaan, apabila mereka hilang bola, mereka akan balik di belakang bola. Itu yang saya rasa membuatkan mereka akan memberi tekanan apabila mereka adu bola. Satu lagi hantaran dan adukan yang dilakukan oleh Faisal Halim setelah Matthew Davis datang untuk menutup ruang dan terus melakukan hantaran lintang ini. Ya, satu hantaran yang cukup baik, tetapi ya kita semua tahu Faisal Halim boleh membuat tadukan yang padu dan juga bijak, tetapi bola itu mungkin terlalu tinggi untuk dia membuat tadukan tepat ke arah pintu gol. Faisal Halim antara main penting juga untuk Kim Panggon sejak beliau mengendalikan skuad kebangsaan. Lagi beliau gandingan bersama-sama dengan Arif Aiman Hanapi. Asal kembali di sebelah kanan. Satu lagi hantaran, Darren Lock dicari, beliau dijatuhkan di kawasan penalti dan itu diberikan. Sepakan penalti oleh Malaysia dan peluang untuk kembali berada di depan. Ya, cukup bijak Matt Davis membuat hantaran terus ke dalam kotak penalti dan ya, Darren Lock cuba membuat tampanan menggunakan dada, tetapi pemain India membuat pushing dari belakang. Saya rasa ini satu cara menyerang terus masuk di bahagian tengah dan saya rasa itu satu taktikal yang cukup baik dan Matt Davis juga membuat satu crossing yang terus ke arah Darren Lock. Cukup bijak gerakan ini. Jadi dari 12 sela Malaysia mempunyai peluang untuk sekali lagi berada di hadapan setelah Nikhil Pujari menjatuhkan Darren Lock. Walaupun agak tidak dipersetujui oleh pemain dan juga ketua jurulatih Igor Stimac itu sendiri, tetapi Mongkol Chai Pek Sri beliau tidak teragak-agak untuk memberikannya. Dan dari 12 ela, jersey 12 Mr. MVP Arif Aiman Hanapi ada peluang untuk sekali lagi menggegarkan Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Mudah. Kembali Malaysia di hadapan. Dan Arif Aiman menunjukkan kematangannya. Dan buat kali yang kedua Malaysia di depan sekali lagi. Ya, kelajuan bola yang betul, arah yang betul dan ketenangan itu penting untuk mengambil sepakan penalti dan Arif Aiman ada semua itu dan saya rasa ini bagi dia satu penalti yang mudah dan ya, Arif Aiman berada dalam prestasi yang cukup baik setakat ini dan saya rasa hari ini dia akan memberi aksi yang akan membuatkan pasukan negara layak ke perlawanan akhir. Dia ada 4 gol ketika bertemu dengan Papua New Guinea di Terengganu. Kini menambah lagi dalam koleksi jaringan bersama skuad kebangsaan kepada 6. Arif Aiman Hanapi memangnya boleh diharapkan dalam situasi yang cukup sukar dan offside. Apabila India mahukan hantaran jauh tersebut untuk menemui penjaring gol mereka, Mahesh Singh Narem. Ya, saya rasa perlu berhati-hati pemain defending pasukan kebangsaan kerana kita boleh nampak sudah 2-3 kali movement sebegitu membuat hantaran jauh. Ada 2-3 pemain India di kawasan itu. Seharusnya mereka tidak perlu leka dan perlu shape perlu betul. Tapi
Tapi kesilapan hantaran daripada Hendrik Dos Santos berikan peluang ini untuk India. Satu lagi hantaran untuk Mahesh Singh. Kali ini dipertahankan dengan lebih baik oleh Matthew Davis. Terus saja dibuang keluar oleh Hendrik dan Faisal berjaya untuk melepasi seorang pemain. Dia berhadapan dengan Mehtak Singh pula. Ada larian daripada Arif Aiman dari belakang. Faisal kehilangan imbangan pula apabila cuba untuk keluar dan kemudiannya memotong semula masuk ke dalam. Dan beliau juga mengetahuinya. Ya, tidak salah apa yang Faisal Halim buat, tetapi kita boleh nampak tadi Arif Aiman telah membuat larian ke hadapan. Jikalau Faisal Halim melorongkan bola kepada Arif Aiman, saya rasa dia boleh datang balik support masuk di bahagian tengah, tetapi dia membuat decision untuk menggelicik pemain itu dan ya, bola hilang dan bola itu dapat kepada penguasaan pasukan India. Beberapa input daripada 20 minit pertama dalam aksi ini adalah pemain-pemain sayap akan menjadi kunci kejayaan, bukan untuk Malaysia saja tetapi juga buat India, kerana sebelum itu juga ada satu lagi gerakan yang cukup berbahaya dari sebelah kanan. Betul, hari ini kita boleh nampak kedua pasukan akan memulakan serangan di bahagian tepi dan ya, saya rasa kedua pasukan, pemain pertahanan kedua pasukan akan mendapat kerja yang lebih banyak kerana taktikal mungkin sebegitu ingin masuk di bahagian tepi dahulu. Akhir dilepaskan oleh Dion Coles, back heel baik. Peluang buat Darren Lock untuk menjadikannya 3-1 setelah sepakan percuma pantas oleh Dion Coles. Ya, cukup bijak Akia. Dia nampak Darren Lock lari di belakang dan membuat back heel, tetapi mungkin Darren Lock mengambil decision untuk membuat placing, tetapi kalau dia membuat shooting, saya rasa itu lebih sesuai kerana jarak dia dengan bola tidak jauh dan ya, sayang kerana tapping yang sedikit perlahan. Sedikit saja tersasar, dia cuba untuk menjadi cukup tepat untuk antara penjaring terbanyak Piala AFC setakat ini bersama dengan Sabah. Lagi kesilapan hantaran Javier Corbinong, luru ke arah bola terlebih dahulu dan Sahal Abdul Samad dipersalahkan. Abdul Samad, caps ke-33. Beliau beraksi untuk pasukan sudah pastinya kita ketahui lebih-lebih lagi pada tahun lalu, ATK Mohun Bagan. Arif. Perhatikan gerak gerinya, tetapi 3 pemain adalah seorang terlalu ramai untuknya. Suresh Siwanjam menambah lagi badannya mengepung Arif Aiman Hanapi. Sekatan daripada Hendrik. Umpan oleh Coles. Mehtak Singh dengan tandukan. Dan permainan buat Mahesh Norum. Sunil Chetri memerhatikan tiada pemain di sebelah kirinya. Akash Mishra melakukan larian lewat. Rohit. Sentuhan pertama baik daripada Sahal, tetapi sentuhan keduanya terus saja dipintas oleh Malaysia. Cuba untuk melakukan hantaran lolos ialah Faisal. Lagi whistle lewat. Banyak kerja Mongkol Chai Pek Sri, lebih-lebih lagi dalam aksi yang cukup fizikal ini. Adakah ini kebiasaan bila bertemu dengan pasukan seperti India? Ya, pernah bermain dengan diorang dan ya, pasukan India. Jadi mereka banyak menggunakan fizikal dan juga fitness. Jadi sebelum ini pasukan India lebih kepada arah itu. Dan sekarang saya rasa 10 tahun yang terakhir ini taktikal dan juga teknikal mereka semakin meningkat. Dan ya, akan ada pelanggaran dan juga tackling-tackling yang keras daripada pemain-pemain India. Itu sudah pasti merupakan antara senjata untuk mereka. Faisal
lagi sepakan percuma. Akash Mishra sekali lagi merhatikan dirinya, dipaksa untuk menjaga Faisal lagi dan lagi dan lagi. Situasi ini sudah pastinya akan diberikan kepada pemain seperti Hendrik untuk mengantar satu lagi bola berbahaya. Sejak dia datang ke Malaysia, itulah yang menjadi definisi kepada permainan Hendrik Dos Santos. Pemain berhampiran dengan kawasan penalti untuk Malaysia. 6 masuk Darren Lock yang terselit di tengah-tengah antara dua pemain. Hendrik mengantar, ada tandukan ke belakang dan sepakan penjuru yang dimaukan, itu yang diterima. Betul, satu tendangan free kick yang cukup baik daripada Hendrik Dos Santos. Kita tahu kaki kiri dia memang selalunya akan membuat hantaran sebegitu mencari Corbin Ong dan pemain-pemain India, pemain pertahanan pasukan India sudah dapat membaca kan. Tetapi untuk mendapatkan sepakan percuma, saya rasa itu satu set piece yang baik juga. Ini Arif Aiman di belakang bola. Taran ke near post dibiarkan saja oleh Corbin Ong dan dapat dikeluarkan serta-merta oleh India. Davis. Tahan Noah Lainer. Hendrik untuk melepaskan dirinya. Corbin Ong. Bola itu melantun dan terus pada Arif Aiman, tapi tolakannya agak kuat, masih lagi bersama dengan Corbin Ong. Perhatikan, tiada ruang untuk beliau bergerak, tiada ruang juga untuk India menggerakkan bola itu untuk keluar daripada masalah mereka. Hendrik antaran lolos, cuba mendapatkan Darren Lock, tapi di situ jugalah adanya Mehtab Singh dan adanya high pressing daripada Arif Aiman. Terlalu kuat pula untuk mendapatkan Faisal Halim. Hampir saja kita menyaksikan gandengan idaman ini sekali lagi. Ya, membuat pressing yang cukup baik dan seharusnya Arif Aiman terus membuat percubaan ke arah pintu gol. Tetapi mungkin dia membuat decision yang Faisal Halim lebih mudah untuk menjaringkan gol. Tetapi kita boleh nampak ada ruang untuk Arif Aiman terus membuat percubaan ke arah pintu gol. Sayang dan saya rasa ini satu peluang yang besar lah untuk pasukan kebangsaan menjaringkan gol ketiga. Lebih lagi untuk Faisal Halim. Sudah pun menanti di kawasan Amela tersebut. Hendrik. Lavie Corbin Ong sekali lagi gemar untuk naik ke atas. Itu yang akan dilakukan olehnya. Dikepung oleh dua pemain serta-merta. Arif Akhia. Ini beliau juga diberikan ruang dan peluang untuk menunjukkan dirinya. Satu antaran yang ditanduk ke udara oleh Akash Mishra dan ke udara juga oleh Niku Puchari. Setengah jam, 3 jaringan sudah pun terhasil. Ya, kita boleh nampak Arif Aiman, saya rasa posisi dia bermain pada malam ni dia memang cukup selesa dan kita boleh nampak dia memang banyak ada penguasaan bola dan gerakan-gerakan yang baik. Dan Akhir Rashid juga nampak seperti mobile malam ni, cukup mobile dan saya rasa strike force kita bermain dengan cukup baik setakat ini untuk mencari ruang-ruang yang baik untuk membuat serangan ataupun cuba mendapatkan jaringan yang lebih untuk pasukan kebangsaan. Akhir sekali lagi merampas apabila bola itu sedikit terlepas dari cekaman Darren Lock. Push ke sebelah kanan sekali lagi. Akash Mishra
agak berbahaya tandukan-tandukannya, dan Matthew Davis terus datang sekali lagi. Kehilangan imbangan pula Noah Liner apabila ingin melakukan tekanan, tapi menekan seluruh padang ialah Malaysia, dan itu sememangnya pelan A daripada Kim Panggon. Kanan terus saja dilakukan terhadap Akash Mishra, tapi itu bermakna akan ada ruang di sebelah kiri buat Mahesh Naram Singh. Kalau kita lihat apabila pemain India cuba buat counter attack, mereka cepat untuk naik ke hadapan membantu pemain pasukan serangan, dan seharusnya kita mengelakkan hilang bola dengan cepat untuk pemain-pemain India dapat membuat counter attack. Tetapi apabila mereka cuba mengawal bola, membuat hantaran-hantaran pendek, pemain-pemain kebangsaan telah ada di hadapan bola, saya rasa itu menyukarkan sedikit pergerakan pemain-pemain India untuk mencari ruang untuk membuat percubaan ke arah pintu gol. Ya, ini dia pula yang ditekan, dipersalahkan ialah Suresh Singh Wangjam. Mengalami kecederaan setelah berkali-kali juga menjadi sasaran kekasaran. Ya, saya percaya untuk setakat ini 34 minit yang pertama ini mereka telah melihat pemain-pemain kebangsaan yang kerap kali mengawal bola dan kerap kali membuat larian-larian dan juga menjadi permulaan kepada serangan pasukan kebangsaan, dan Akia salah seorang pemain yang kerap kali membuat perkara-perkara sebegitu, dan itu yang membuatkan pemain pertahanan pasukan India akan mencari ruang untuk tidak membiarkan Akia mengawal bola dengan begitu lama, sama juga seperti Arif Aiman dan juga Faizal Halim. Jihan, tarikan itu berlaku terhadap Arif Aiman yang nampak seolah-olah mau ke advantage, tetapi sebaliknya offside terhadap Arif Aiman Hanafi, sudah pun mempunyai 1 gol pada malam ini. Terhadap Nikhil Pujari. Nampak setakat ini keadaan padang seperti tidak okey Aiman, daripada padang yang di bahagian tepi dan saya rasa perlu elak kerap bola ada di kawasan itu, kerana kita boleh nampak bola kerap melantun. Kadang-kadang boleh berlaku apabila baru saja siap dipasang, itu akan memerlukan sedikit maintenance sudah pastinya. Tetapi Akia dapat untuk menekan dan menangkapnya, tetapi tidak dapat untuk mengawal dengan lebih baik. Tapi tekanan-tekanan yang diberikan oleh Akia Rashid sememangnya berkelas untuk malam ini. Memenangi bola di kawasan defending pasukan India, dan cuba membuat larian ke hadapan, dan ingin membuat cutback untuk dia sendiri. Saya rasa mungkin dia ingin membuat percubaan, tetapi sayang pemain pertahanan pasukan India berjaya membaca gerakan daripada Akia. Tetapi kita boleh nampak tadi, seharusnya kalau dia lebih cepat membuat hantaran terus ke Arif Aiman, saya rasa peluang itu lebih terbuka dan besar untuk Arif Aiman untuk menjadi gol. Arif Aiman mengambil ke near post, tak melepasi pemain pertama iaitu Sunil Chetri. Akia empat ke arah Gurpreet Singh Sandhu. Jauh lontaran daripadanya, tandukan
hancur saja, bukanlah terhadap Sunil Chhetri yang baru beberapa saat lalu berada di kawasan sendiri dan secara tiba-tiba sudah pun berada di hadapan kawasan penalti Malaysia. Betul. Kita boleh nampak memang cepat pemain-pemain serangan pasukan India naik terus ke hadapan dan salah seorang adalah Sunil Chhetri kerana dia bermain sebagai number 9 dan dia seorang saja di bahagian atas untuk pasukan India dan perlu lebih berhati-hati apabila pasukan India dapat peluang untuk membuat counter attack. Lalian Suala Changte terus membuka untuk Suresh Singwanjam, dapatkan satu lagi tendangan penjuru untuk India, ataupun ini bukan yang pertama untuk India sepanjang perlawanan, untuk menunggu sehingga minit ke-37 untuk mendapatkannya. Itu akan diambil oleh Sahal Abdul Samad. Hantaran ke tengah, tanduk keluar dari kawasan bahaya Hendrik Dos Santos. Naurem sekali lagi untuk Sahal, hantaran dengan kaki kiri pula tapi terlalu dekat dengan Shihan Hazmi. Davis, hantaran lolos itu bijak, mendapatkan Arif Aiman. Ada jatuhan tetapi terus dimainkan sekali lagi oleh Matthew Davis. Gunakan lilitan lengan kapten, mengetuai Harimau Malaya untuk malam ini dan sememangnya menunjukkan teladan dalam aksi untuk malam ini. Faisal tak percaya untuk lepas dengan hantarannya. Dan sekali lagi ditonjolkan dua pemain. Terus saja mengepung Sunil Chhetri. Naurem ubah ke sebelah kanan untuk Nikhil Pujari. Masih lagi dalam permainan Lalian Zuala Changte. Cuba untuk mendapatkan Nikhil Pujari sekali lagi, tetapi sudah pun dapat dibaca. Clearance tak pergi jauh, tidak dapat untuk dibaca pergerakan bola oleh Darren Lock. Malaysia bertahan beramai-ramai di hampir kesemuanya di belakang bola untuk menghadapi serangan terbaru dari India. Datangnya dari Akash Mishra untuk 18 iaitu Sahal. Sahal cuba memotong ke dalam, satu hantaran mengenai kepala dan terus saja dikeluarkan, tetapi tekanan itu masih lagi belum tamat. Ya, kerap kali apabila pasukan India ada bola, mereka akan adakan triangle untuk mereka keluar daripada sesuatu kawasan dan juga cuba membuat pergerakan dan saya rasa perlu lebih menutup dengan awal untuk tidak membiarkan pemain India dapat penguasaan bola yang lebih banyak di kawasan attacking area. Pujari kaikan seorang pemain sayap apabila naik ke atas. Tap untuk Suresh. Mubah kembali ke sebelah kanan Rohit Kumar. Nikhil Pujari untuk masuk dengan hantaran rendah tetapi dikeluarkan mudah oleh Dominic Tan. Lagi hantaran yang dapat untuk dipertahankan. Nikhil Pujari. Changte berhadapan dengan Hendrik Dos Santos yang sekali-sekala akan membantu pertahanan juga dari sudut posisinya, tapi terus dikejar oleh Darren Lock. Hampir saja mendapatkan sepakan percuma atas usahanya bila ada jatuhan dilakukan oleh Naurem, tapi bola jatuh dan offside ialah Sahal Abdul Samad. Kadang-kadang mereka akan mengubah daripada hantaran pendek dan terus mengantar ke depan untuk pemain seperti Sahal. Ya, itu yang bahayanya, Aiman, kerana kita boleh nampak pemain-pemain India bijak menukar
cara permainan mereka dalam 2-3 minit sekali, dan itu yang saya rasa tidak perlu memberi mereka penguasaan bola yang lama, kerana mereka akan jumpa masuk banyak kawasan tepi tengah ataupun kiri, dan ya, itu salah satu daripada cara mereka untuk memerangkap back four pasukan kebangsaan dengan membuat hantaran jauh terus ke arah pemain-pemain penyerang mereka. Kobinong pula dirompak daripada penguasanya dan dicuri balik semula. Faisal Halim peluang 1 lawan 1. Gantaan pada kelebihan. Faisal Halim selayaknya mendapatkan jaringan dan beliau mendapatkan momen tersebut. Harimau sememangnya laparkan jaringan pada malam ini, dan itulah yang mereka peroleh. Ya, memberi tekanan di kawasan yang betul, memenangi bola dan membuat larian terus ke hadapan 4, 5 ataupun 6 meter, dan ya, saya rasa Faisal Halim biasa melakukan perkara sebegitu, dan ya, satu jaringan yang baik, membuat placing ke arah Papos, mengelirukan penjaga gol, dan ya, Arya Haiman juga membuat assist yang baik, memenangi bola itu sebenarnya, dan Faisal Halim terus ke arah pintu gol, membuat placing dengan mudah ke arah Papos, pintu gol pasukan India. Faisal Halim dan Arif Haiman, gandingan yang kita tahu kita sememangnya perlukan, dan mereka bergandingan sekali lagi. Tekanan Arif kepada jaringan Faisal. 3-1 Malaysia di depan setelah Faisal Halim merakamkan jaringan ke-13 untuk skuad kebangsaan. Dalam perlawanan sebesar sebegini, ya, peluang sebegitu jarang kita perolehi, dan ya, apabila mereka ada peluang, pemain-pemain yang bagus akan menghabiskan peluang itu sebaik mungkin, dan ya, satu jaringan yang baik daripada Faisal Halim, dan saya rasa pujian juga harus diberikan kepada strike force pasukan kebangsaan, kerana mereka menekan untuk memenangi bola di kawasan yang betul, dan tidak menunggu lama untuk terus ke arah pintu gol dan membuat jaringan yang ketiga. Hendrik dalam tekanan, terus saja kehilangan penguasaan bola. Ini dia Suresh Singh untuk Sunil Chetri. Naik ke atas sila Nikhil Pujari. Satu hantaran, ada tandukan daripada Noah Lainer. Hendrik untuk mendapatkan akhir, tetapi sebaliknya akan membawa kepada satu lagi gerakan oleh India. Suresh. Jadi minit terakhir di separuh masa yang pertama. Malaysia di depan dihambat dan kemudiannya dibalas dengan 2 gol. Clearance daripada penjaga gol taklah begitu jauh, tetapi ada ruang yang ditinggalkan oleh Kobinong di sebelah kanan India untuk Larinsuala Changte. Satu chip cuba mendapatkan Sunil Chetri. Beliau mendakwa dirinya ditolak dari belakang oleh Dion Coles, tetapi bola itu bergolek dengan selamat dengan Shihan Hazmi mengejarnya. Ya, untuk minit-minit sebegini, kita perlu mengawal bola dengan lebih lama dan tidak cepat hilang bola, tidak keluar terlalu cepat kawasan pemain-pemain itu sendiri, dan ya, dengan kedudukan 3-1 dengan masa ada lagi 2 minit, jangan melakukan kesilapan yang mudah, kerana di minit-minit beginilah selalunya pemain akan dihukum jika melakukan kesilapan yang mudah, terutama sekali di kawasan defending area. Selalunya ini waktu terbaik untuk menjaringkan gol, dan ini waktu terburuk untuk dibolosi, kerana ia akan mengubah 100% perbincangan yang akan dilakukan oleh ketua jurulatih. Tetapi Malaysia mahukan satu lagi. Lavelle Kobinong, sentuhannya agak sedikit berat, tetapi masih lagi dengan bola. Hantaran ke tengah dikeluarkan oleh Rohit Kumar apabila ada peluang buat akhir. Satu lagi hantaran, kali ini Sandesh Jinggan pula. Sunil Chetri gunakan kekuatan badannya ialah Dominic Tan. Dion Coles
Faisal bermula dari sebelah kanan. Hantaran lolos mendapatkan Arif Aiman. Satu chop yang baik. Cuba untuk masuk ke dalam. Masih lagi dengan Arif Aiman. Dan percubaan ataupun hantaran tersebut tepat ke arah Gurpreet Singh yang sudah pun dapat untuk mengagak di manakah pergerakan bola seterusnya. Terlalu lama sedikit Arif Aiman mengawal bola di kawasan kotak. Mungkin dia ingin mencari ruang yang tepat membuat percubaan ke arah pintu gol pasukan India. Tetapi ya masih ada juga percubaan daripada Arif Aiman. Tetapi jika dia nampak ada pemain lain datang untuk membuat support, saya rasa Arif Aiman jika tiada ruang seharusnya lay off kepada pemain itu untuk membuat percubaan ke arah pintu gol. Akhir antara gerakan terakhir, bola untuk Faisal. Sentuhan pertamanya pula bukanlah yang terbaik daripada pemain dengan kualiti seperti Faisal, dan itu merupakan aksi terakhir di separuh masa yang pertama. Malaysia di Padang Baru di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dion Johan Kools meletakkan Malaysia di depan sawa minit ke-7. Dihambat dengan jaringan penyamaan oleh Mahesh Naram Singh sebelum Arif Aiman menyempurnakan daripada jarak 12 sela dan kemudiannya melakukan setup setelah high press untuk mendapatkan Faisal Halim untuk jaringan ketiga buat Malaysia. 45 minit yang menunjukkan pelan dan juga kemahuan Harimau Malaya untuk berjuang di hadapan penyokong sendiri yang sentiasa memberikan sokongan padu tanpa henti. Dan tamat buat ketika ini di babak pertama. Sudah pastinya itu akan memberikan satu suntikan semangat berhadapan dengan India yang juga pada tahun ini mempunyai momentum besar yang tersendiri. 9 kemenangan, 2 kali seri. Manakala Malaysia 6 kemenangan, 2 seri dan 1 kali tewas. Dan tewas itu adalah di Patung Tani di separuh akhir Piala AFF. Tetapi seperti yang diperkatakan oleh Igor Stimac, 6 perlawanan, 6 kali menang di tempat sendiri untuk Malaysia, menunjukkan betapa Malaysia kini digeruni lebih-lebih lagi di tempat sendiri. Dan sudah pasti harapan kita adalah untuk perkara ini diteruskan, bukan saja untuk malam ini, bukan saja jika layak ke final, tetapi untuk ke Piala Asia nanti, Nizam. Betul, itu yang paling penting lah, kerana bagi saya kedua pasukan dalam keadaan momentum yang cukup baik, skuad kebangsaan mereka. Dan seperti Aiman cakap tadi, pasukan India dah bermain 6 perlawanan menang dan 2 seri, sama juga dengan pasukan kebangsaan. Jadi jikalau pasukan kebangsaan berjaya memenangi perlawanan pada hari ini, saya rasa momentum akan lebih meningkat. Dan saya rasa itu satu persediaan yang cukup baik untuk pemain-pemain pasukan kebangsaan bermain dalam final Pesta Bola dan juga Piala Asia nanti. Tapi sudah pastinya apa yang diperlukan adalah 45 minit yang serupa ataupun lebih baik harapannya. Akhir Kobinong, akhir melepasi seorang, cuba melepasi yang kedua. Akhir Rashid ya, dalam caps ke-43. Sudah pasti gairah untuk menantikan caps ke-51 milestone. Sudah pasti dalam karier yang masih lagi muda. Bukan Kobinong daripada clearance Gurpreet Singh. Seperti biasa, Arif Aiman akan terus-menerus mengejar. Ya, cukup penting di permulaan separuh masa kedua ini, kerana jangan membenarkan pasukan India banyak ada penguasaan bola itu. Dan jikalau ada penguasaan bola, saya rasa cukup berbahaya, kerana jikalau mereka berjaya menjadikan gol awal cukup Matthew Davis mengantar. Daripada satu lagi pressing dan Faisal Halim. Tangannya sedikit berbalut, tetapi satu lagi high pressing yang hampir saja membawa kepada satu masalah untuk India.
Ya, satu tindakan yang betul daripada pemain pasukan kebangsaan kerana mereka cuba di awal-awal permainan ini cuba mendapatkan peluang-peluang untuk membuat percubaan dan juga jaringan di awal-awal minit di awal-awal permainan ini, dan ya saya berharap mereka boleh meneruskan momentum sebegitu, kerana jikalau dapat berjaya menjadikan 1 ataupun 2 gol di fase kedua, saya rasa akan menutup ruang terus untuk pasukan India bangkit dalam perlawanan hari ini. Johan Kools pencetus kepada jaringan pertama. Ada satu volley akrobatik pada minit ke-7. Sejak mengumumkan bahawa beliau ingin beraksi untuk Malaysia, walaupun beraksi di Belgium pada ketika itu, memberikan tidak kurang dari 100%. Hantaran kaki luar. Sudah pasti apa yang diperkatakan oleh Igor Stimac kepada anak-anak buahnya, jangan leka di bahagian pertahanan lagi, kerana akan ada 3 pemain yang akan sentiasa memburu, yang termasuk jugalah Darren Lock. Davis, Hendrick, Lock. Hendrick dengan kaki kanannya, satu sukitan menarik untuk Matthew Davis. Taran pantas sekali lagi dilakukan, dan sepakan penjuru pertama di separuh masa kedua untuk Malaysia, yang keempat secara keseluruhan. Faisal ataupun Hendrick yang turut sama datang ke arah bola untuk sepakan penjuru ini. Taran dari Hendrick, adanya tandukan dari Darren Lock, terlepas sedikit dari Johan Kools dan kemudiannya jatuh betul-betul di kepala Lock. Ya, satu corner kick yang cukup baik daripada Hendrick Susanto membuat hantaran di bahagian near post dan jikalau Darren Lock lebih cepat dapat membuat putaran kepala itu dengan lebih cepat untuk ke arah pintu gol, saya rasa boleh mendatangkan jaringan untuk pasukan kebangsaan. Darren Lock jika dilihatkan dalam beberapa perlawanan terakhir untuk kelabnya Sabah, terus menerus menjadi mesin gol secara tiba-tiba dalam Piala AFC, walaupun dengan kehadiran Ramon Machado dalam skuad badak tersebut. Permainan, tapi datang ialah Matthew Davis dan ruang itu agak terbuka. Satu hantaran ke bahagian far post dan peluang untuk Sunil Chhetri. Dan itulah bahaya yang boleh dijelmakan oleh Mr. India Sunil Chhetri. 9 gol pada 2023, 93 secara keseluruhan. Ya, cara sebeginilah yang kita takuti pasukan India, kerana mereka dengan cepat membuat counter attack, dan kita boleh nampak tadi satu crossing di bahagian papus yang cukup baik dan membuat cutback kepada Sunil Chhetri, membuat tapping terus ke arah pintu gol dan untuk menjaringkan gol kedua untuk pasukan India. Dan ya, Matt Davis hilang di kawasan beliau, dan ya, satu crossing yang cukup baik di bahagian papu dan tapping yang mudah daripada Sunil Chhetri. Dan kehilangan bola di kawasan tengah itu yang membuatkan jaringan ini dihasilkan
pasukan, dan saya rasa perlu lebih berhati-hati ya pemain pasukan kebangsaan, kerana kita boleh nampak di fase pertama juga pasukan India apabila mereka cuba membuat counter attack memang cukup bahaya, dan juga mereka cepat membantu pemain-pemain di bahagian serangan untuk mereka mencari ruang yang baik, dan juga mengadakan orang yang ramai, yang cukup untuk mendapatkan jaringan. Sunil Chhetri, di babak pertama beliau agak cukup senyap, tetapi apabila beliau diberikan peluang untuk bersuara, itulah yang beliau lakukan. Di usia 39, bayangkan, dia ada 9 untuk tahun ini saja untuk skuad kebangsaan India. Umur itu hanyalah angka jika memperkatakan tentang beliau. Betul, jikalau seseorang pemain bijak menjaga kondisi badan, dan ya, itu yang telah ditampilkan oleh Sunil Chhetri. Walaupun hampir masuk umur ke 40, beliau mampu juga menjaringkan gol dalam permainan dalam peringkat antarabangsa, dan ya, sebentar tadi satu jaringan yang mudah, dan ya, dia adalah seorang pemain yang berpengalaman dan mempunyai scoring touch yang cukup baik, dan ya, tidak harus diberikan ruang yang banyak untuk beliau apabila ada di kawasan defending pasukan kebangsaan. Nikil Pujari juga sudah pun mula untuk lebih menekan di sebelah kanan, memaksa Kobinong untuk menjadi lebih berhati-hati, tetapi dapat dilarikan oleh Noah Laina atau Arif Aiman, maafkan saya. Arif yang dapatkan bola dari kawasan defensive midfielder, menunjukkan bahawa Malaysia sudah mula untuk dipaksa untuk lebih turun ke bawah. Ya, nampak sedikit terbuka di awal-awal sebelum masa kedua ini, dan seharusnya pemain-pemain kebangsaan lebih sedar, dan mereka perlu compact untuk menjaga kawasan masing-masing supaya pemain-pemain India tidak mempunyai ruang yang banyak apabila mereka cuba membuat gerakan terus ke hadapan. Nikil Pujari offside pula. Dalian Suala Changte terselamat apabila jika diperlihatkan ruang itu cukup terbuka untuk pemain seperti Changte. Ya, pemain yang mempunyai kelajuan yang cukup baik, larian yang cukup baik, dan beliau nampak di situ ada ruang untuk berlari ke hadapan di belakang platform pasukan kebangsaan. Oh, terlepas pula ialah Faisal Halim, cuba memotong ke dalam. Faisal tidak berjaya untuk menjumpai pintu gol ataupun sekurang-kurangnya Darren Lock. Dilepaskan dengan begitu baik, dan itu satu lagi peluang untuk Malaysia mengembalikan kelebihan 2 gol. Ya, cuba menggelicik pemain pertahanan pasukan India, dan membuat shooting terus ke arah pintu gol. Jikalau Faisal Halim membuat placing, saya rasa mungkin potensi untuk ke arah pintu gol itu lebih tinggi, dan ya, mungkin dia cuba membuat shooting ke arah Darren Lock, dan berharap Darren Lock dapat touch bola itu untuk terus menuju ke arah pintu gol. Lagi antaran daripada Dalian Suala Changte. Cukup berbahaya apabila pemain seperti beliau diberikan ruang di sebelah kanan itu. Sandesh Chingan, Nikil Pujari. Harapan dengan Faisal yang kini berada di sebelah kiri. Changte untuk Sahal, cuba untuk masuk bersendirian. Masih lagi Sahal menarik, dan adanya Changte. Oh, terus masuk ke gawang. Dan pengadil nampak seolah-olah tidak memberikannya ataupun penjaga garisan, tetapi adakah itu masuk pada anda sebenarnya? Nampak seolah-olah begitu, nampak seolah-olah terlepas daripada jangkauan Shihan. Dan itu yang membuatkan pemain-pemain India kesemuanya inginkan jaringan itu dikira. Ya, selepas pemain India membuat percubaan terkena tiang dan patah balik ke badan Shihan, dan bola itu menuju ke dalam pintu gol pasukan kebangsaan, dan saya melihat seperti sudah masuk sedikit, sudah melepasi line, dan saya tidak pasti apa keputusan pengadil, dan ya, itu daripada pandangan saya lah, dan saya berharap jikalau ada VAR, mungkin kita boleh nampaklah di mana kedudukan bola itu sebelum pemain pertahanan pasukan kebangsaan mengeluarkan bola itu. Ya, tapi kita tiada VAR, jadi ya, kita mungkin akan mengharapkan jika adanya ulang tayang
untuk menyaksikan jika benar bola itu sudah pun melepasi keseluruhan garisan. Apabila sekali lagi kita melihat besarnya ruang yang ditinggalkan untuk pemain-pemain India bergerak, lebih-lebih lagi untuk pemain di sebelah kanan mereka, dan difahami apabila Sunil Chhetri mahukan jaringan itu diterima kerana mereka sudah mempunyai momentum. Perhatikan ini, masuk baik walaupun cuba sedaya upaya untuk mengeluarkan bola, dan kemudiannya Changte mengenai Shihan. Itu cukup tipis sebenarnya. Tak pasti jika betul-betul sudah masuk ataupun di atas garisan itu ada sedikit sebelum Dion Coles menendang keluar. Ya, saya berharap tidak masuklah bola itu, tetapi kalau kita lihat kembali seperti bola itu sudah melepasi line yang terakhir sebelum masuk ke dalam pintu gol pasukan kebangsaan, dan ya, pengadil telah membuat keputusan bola itu tidak masuk, dan ya, kita perlu meneruskan permainan ini. Itu adalah perkara yang mujur. Jika kita ingin jadi berat sebelah sedikit, itu adalah mujur untuk Malaysia, kerana sekali lagi kealpaan di bahagian pertahanan hampir saja dihukum. Apabila kita tidak dapat untuk mengeluarkan bola dari kawasan pertahanan, dan Malaysia mungkin sudah pun mengetahui mesej daripada India, dan terus saja dengan gerakan Akhir cuba untuk merencana sesuatu, tetapi lalu banyak body check. Beliau pula yang dipersalahkan apabila berhadapan dengan Akash Mishra. Tandukan dari Davis. Arif Aiman cuba melepaskan Akhir. Ada sentuhan daripada Akash Mishra, dan tekanan daripada Malaysia itu akan diteruskan lagi. Liston Kolako dilayangkan kad kuning daripada lambakan protes yang dilakukan oleh India. Mungkin Liston Kolako antara yang paling vokal sekali, dan pemain Bonghun Bagan tersebut dilayangkan kad kuning walaupun masih belum memasuki padang, dan berkemungkinan besar juga beliau akan ada minitnya. Dia pernah beraksi menentang kelab dari Malaysia, KL City, bersama dengan Mohun Bagan pada musim lalu. Jadi sudah pastinya beliau mengetahui apa yang perlu untuk dilakukan untuk berhadapan dengan skuad tari Malaysia, walaupun tiada pemain dari KL City kecuali penjaga gol gantian Malaysia yang berada di situ, dan beliau sememangnya akan masuk. Liston Kolako dan juga Roshan Singh. Ya, saya berfikir pemain-pemain pasukan kebangsaan perlu masuk kembali dalam permainan ini, kerana kita boleh nampak untuk 10 minit yang terakhir ini pasukan India berjaya menguasai bola dengan lebih lama, dan juga kerap kali membuat acahan-acahan dan juga gerakan-gerakan yang baik di kawasan defending pasukan kebangsaan. Jadi saya berharap perlu lebih cepat sedar untuk mengimbangi perlawanan untuk setakat ini. Faisal dengan sepakan percuma terlalu kuat, tetapi ada tepisan cuba dikejar oleh Akhir. Akan diteruskan lagi oleh Akhir Rashid untuk Arif Aiman. Diubah mencari Dion Coles, tandukan ke belakang baik mencari Faisal. Faisal cuba masuk dengan kepantasan. Lavia Kobinong. Inilah debaran. Dan inilah DNA Harimau Malaya yang sebenar. Kembalinya kelebihan 2 gol. Mereka bangkit setelah alpa beberapa minit. Dan inilah respon idaman. Ya, satu gerakan yang baik dimulakan oleh Arif Aiman membuat antaran jauh untuk Dion Coles membuat flick ke arah Faisal Halim dan menggelecik pemain pertahanan pasukan India, dan satu cutback yang cukup baik, dan dia sempat melihat kepada siapa ingin dihantar bola itu, dan Kobing Ong datang berlari 2-3 meter ke hadapan dan membuat tapping kaki kanan yang cukup baik. Saya rasa ini satu gol yang penting untuk masa ini dan juga untuk pasukan kebangsaan. Lavia Kobinong, beliau juga
sentiasa meletakkan nama selaku penjaring tak kala Malaysia memerlukannya. Sebelum ini adalah larian solo ketika bertemu dengan Turkmenistan di Stadium Bukit Jalil juga, dan pertukaran terus saja dilakukan. Akash Mishra dan juga yang menariknya Sunil Chetri yang dibawa keluar oleh Igor Stimac. Ya, mungkin ada taktikal lain yang cuba ditampilkan oleh pemain pasukan India di minit-minit sebegini untuk mereka mencari minit mereka untuk mengawal bola dengan lebih lama, dan saya percaya mereka akan memenuhkan bahagian tengah dan hanya membiarkan seorang saja di bahagian atas, dan ya, mungkin akan ada pemain muda yang lebih muda daripada Sunil Chetri untuk bermain di hadapan untuk membuat pressing yang cepat ataupun membuat larian untuk pemain-pemain India menuju ke arah pintu gol. Nah, itulah yang berlaku. Listen Kolako perlu untuk diingat, beliau sudah pun ada kad kuning yang dilayangkan terhadapnya apabila beliau melakukan protes yang agak berlebihan sebelum beliau masuk pun. Dan yang menariknya, beliau melakukan penampilan ke-17 pada usia 24, masih belum menjaringkan sebarang gol. Tetapi jika anda penyokong KL City yang menyaksikan aksi menentang Moon Bagan pada musim lalu, anda akan mengetahui bahawa beliau cukup berbahaya. Suresh bukan ke sebelah kiri untuk Mahesh Singh. Teruskan lagi ingin mendapatkan sentuhan pertama daripada Roshan. Sebaliknya Faisal yang turun ke bawah. Kalinya kelebihan 2 gol. Mana India nampak seolah-olah ingin kembali dalam permainan. Listen Kolako untuk Sahal, kembali untuk Kolako, dan rembatan yang berjaya untuk ditampan oleh Dominic Tan. Ya, untuk setakat ini saya rasa pasukan India yang lebih tertekan kerana dengan ketinggalan dua gol, dan ya, mereka cuba mengatur serangan-serangan tidak kisah di kawasan mana sekalipun, tetapi ada ketika pemain-pemain pertahanan pasukan kebangsaan bermain dengan cukup baik, menutup ruang dengan bagus, dan ya, seharusnya apabila pemain-pemain kebangsaan ada bola, mereka perlu lebih tenang untuk mengimbangi ataupun cuba mengawal bola itu dengan lebih lama supaya mencacatkan rentak kelajuan pasukan India apabila mereka cuba membuat serangan. 8 dan 10 ialah Stuart Wilkin dan juga Sergio Aguero. Mungkin perubahan di bahagian tengah yang dimaukan oleh Kim Panggon sebagai respon kepada kemasukan Listen Kolako. Lebih-lebih lagi yang akan cuba untuk mengambil alih perlawanan ini. Dan 2 pertukaran pertama untuk Malaysia. Akhir Rashid, pemain yang dibawa keluar. Ya, juga antara enjin lebih lagi untuk memulakan serangan-serangan Malaysia, lebih lagi di sebelah kiri. Sergio Aguero mengambil tempat Darren Lock. Ini bermakna berkemungkinan juga akan ada perubahan dari sudut posisi untuk beberapa pemain. Stuart Wilkin dan juga Sergio Aguero. Mungkin ada beberapa mesej diberikan kepada Arif Aiman. Lebih-lebih lagi tentang posisinya. Beliau nampak berada paling hadapan. Matthew Davis, hantaran ke tengah. Oh, terlalu dekat dengan penjaga gol bila Arif Aiman sudah pun meminta di belakang. Ya, seharusnya boleh membuat cutback ke arah Arif Aiman, tetapi mungkin Matt Davis nampak Sergio Aguero mungkin boleh membuat larian sedikit ke hadapan untuk menerima crossing daripada Matt Davis sebentar tadi. Pujari lumba dengan Lavere Corbinong dan dimenangi oleh bek kiri Malaysia ini. Bek kanan dari Hyderabad ini
seolah-olah mula untuk menunjukkan kebolehan serangannya juga. Jaringan untuk India tiba kebanyakannya apabila beliau yang naik ke atas. Ya, Aiman, dengan kemasukan Stuart Wilkin dan juga Sergio Aguero, kita nampak seperti Arif Ahmad telah ditolak di bahagian tepi tempat asal beliau dan ya, saya rasa Coach Panggun mungkin ingin memenuhkan di bahagian tengah, dan saya rasa Arif Ahmad akan banyak operate di bahagian tepi untuk membuat gerakan ataupun percubaan. Setelah pertama dari Wilkin, banyak juga posisi yang dimainkan, tapi Dominic Tan agak berbahaya. Shihan juga cukup tenang walaupun ditekan. Walaupun dia tahu satu kesilapan akan mengundang padah untuk Malaysia, tapi mereka datang lagi. Hantaran baik mendapatkan Chang Tae mengenai palang. Dan Dion Kus memenangi perebutan di udara, dan itu satu lagi peluang buat India. Lebih-lebih lagi lalian Suala Chang Tae. Ya, cukup bahaya, cantik Aiman kerana banyak ruang di bahagian tepi kerana kadang-kadang kalau kita lihat Corbin Ong dan juga Matt David akan bantu di bahagian serangan, dan ada ruang yang banyak di bahagian tepi, dan itu yang terjadi satu hantaran jauh kepada cantik dan membuat satu shooting yang terkena palang. Sayang kerana jikalau gol, saya rasa itu akan memberi satu kegusaran untuk pemain pertahanan pasukan kebangsaan. Bukan saja kepada mereka, tapi juga kepada jutaan rakyat Malaysia yang menyaksikannya. Davis hantaran ke tengah, kali ini dikeluarkan lebih baik oleh Sandesh Jinggan. Davis maukannya semula, tetapi dipersalahkan tolakannya di udara terhadap Mahesh Naram. Matthew Davis juga mempunyai input dan juga aksi yang cukup meyakinkan di sebelah kanan pada malam ini. Stuart Wilkin, Arif Aiman. Oh, ada kekasaran tetapi tidak dilayan oleh Monggol Chai Peck Sri. Balas mula oleh Noah Lainer. Hendrik bukanlah pemain yang anda ingin lihat dalam keadaan seperti ini. Beliau seolah-olah mendominasi di bahagian tengah secara sendirinya sepanjang perlawanan. Betul, cukup penting Hendrik untuk game malam ini, dan dengan kekasaran sebentar tadi mengundang resah untuk Kim Panggung kerana dia bermain dengan cukup baik, dan seharusnya di saat-saat sebegini pemain-pemain pasukan kebangsaan seharusnya lebih lama ataupun lebih bijak untuk mengawal tempo permainan, kerana dengan masa sebegini pasukan India akan full force untuk pergi mencari 2 gol, dan penguasaan bola dan juga ketenangan dan mengawal tempo itu lebih penting untuk saat ini untuk pasukan kebangsaan. Rekod Hendrik Dos Santos sejak dinaturalisasikan kini sudah pun beraksi 6 kali. Punyai beberapa jaringan juga dalam saingan Liga bersama Johor Darul Takzim. Mula disertainya pada musim ini juga. Jadi antara watak penting di bahagian tengah. Rotation Esteban Solari. Tajikistan sedang menanti, tetapi masih ada 20 minit atau lebih. Yang berada di stadium tidak berhenti melaungkan sorakan. Anda yang di rumah juga ataupun di mana sajalah, sudah pasti juga memberikan sokongan yang cukup padu. Taran cuba mencari Hendrik, terlepas dan cuba diambil sekali lagi oleh Noah Lainer. Tapi
Tapi Aiman, saya melihat pujian harus diberikan kepada atras pasukan kebangsaan juga Harimau Melaya, kerana mereka tidak henti-henti memberi sokongan yang besar untuk pemain pasukan kebangsaan. Dan kita boleh dengar daripada minit yang pertama hingga sekarang tidak sunyi mereka memberi sokongan untuk pemain beraksi dengan baik dan juga mempertahankan 2 gol. Kolako masih dalam permainan, antara ke tengah. Satu hadangan daripada Dion Coles yang cukup vital dan penting. Berkorban apa saja demi memastikan bola itu tidak lagi menewaskan Shihan. Tapi kesilapan daripada Corbin Ong. Berikan peluang untuk Mahesh, hantaran ke far post. What a save! Shihan di far post memastikan kelebihan 2 gol itu kekal. Sahal Abdul Samad dinafikan. Ya, telah saya katakan tadi belah kiri Corbin Ong kerap kali pemain India berjaya masuk di kawasan itu dan satu crossing Papo dan pujian harus berikan kepada Shihan kerana berjaya membaca ataupun menutup dengan cepat ruang untuk pemain itu membuat tapping terus ke arah pintu gol. Sepakan penjuru 4-2, sama seperti mana 4-2 sekarang ini. Hantaran ataupun mungkin juga sedikit masalah lebih lagi dengan padang yang baru saja dipasang, belum berakar lagi untuk betul-betul ditampal itu. Ya, saya tidak pasti, tetapi kalau kita lihat daripada sini memang keadaan padang memang tidak baiklah setakat ini dan saya berharap pemain-pemain kedua-dua pasukan bijak untuk mencari ruang-ruang ataupun kawasan padang yang lebih baik untuk mengatur serangan ataupun cuba membuat hantaran ataupun menerima umpanan daripada pemain-pemain mereka sendiri. Ya, tapi sudah pasti akan memerlukan sedikit masa untuk padang itu lekat betul-betul di tanah dan menjadi padang yang terbaik di Malaysia juga. Kolako masuk memotong ke dalam dan melencongkannya ke kepala Dominic Tan. Roshan cuba melepasi Arif Aiman yang turun untuk membantu pertahanan. Coles juga dalam bahaya apabila ditekan juga oleh Sahal Abdul Samad. Kini Roshan pula menekan Arif Aiman yang gemar untuk menekan ke semua pemain dan nampak sudah pun meningkat suhu permainan dan kad kuning terus dilayangkan kepada Arif Aiman atas responnya daripada Dikasari. Ya, saya tidak pasti kenapa Arif Aiman diberi kad kuning kerana mungkin ada satu tolakan untuk pemain pertahanan pasukan India, tetapi tekanan yang diberikan oleh pemain pertahanan pasukan India juga cukup keras dan itu yang membuatkan Arif Aiman tidak selesa dan mungkin dia cuba membantah dan kita boleh nampak pasukan India telah mula memberi tekanan di bahagian defending pasukan Malaysia dan tidak seharusnya ada kesilapan yang mudah cepat hilang bola. Tidak kisah mereka ingin bermain bermula daripada bawah, tetapi jangan mudah hilang bola dan itu yang akan mendatangkan satu benda yang sukar apabila hilang bola, terutama sekali di kawasan defending, dan pasukan India akan pemain penyerang pasukan India akan terus membuat percubaan ataupun meluru ke arah pintu gol. Dan pertukaran seterusnya adalah satu covering yang diperlukan lebih-lebih lagi di udara. Junior L-Style penjaring gol yang mengesahkan kejuaraan Pesta Bola Merdeka buat Malaysia 10 tahun lalu. Apabila beliau menjaringkan gol kedua menentang Myanmar di final, kini dibawa masuk menggantikan Noah Lainer. Mungkin saja untuk 3 di belakang buat Malaysia. Faisal cuba untuk memotong ke dalam, hantaran buat Sergio Aguero. Percubaan pertama setelah masuknya Faisal, Sergio Aguero tepat ke arah Gurpreet Singh Sandhu. Jatuhan terhadap Hendrik tidak dipersalahkan. Ini ada Liston Kolako melepasi celaan kaki Dion Coles dan satu lagi sepakan percuma. Dan dalam suku jam yang terakhir ini, India sedang melipat gandakan usaha supaya tidak
dikecewakan oleh Malaysia. Ya, saya rasa tidak perlu panik pemain pasukan kebangsaan kerana di saat ini telah menduli 2-0 dan ya seharusnya pemain-pemain India lah yang kena panik kerana mereka dalam keadaan tekanan yang cukup besar kerana ingin mencari 2 gol dan ya Shihan juga beraksi dengan baik dan saya berharap momentum seperti ini kekal dan pemain kebangsaan juga perlu memikirkan bagaimana untuk menguasai kembali bola untuk menenangkan keadaan ataupun cuba mencari gol yang kelima. India masih lagi mencuba. 1 gol mungkin akan menghidupkan semangat mereka. Suresh. Malaysia meletakkan ke semua pemain di belakang bola. Jinggan untuk tandingan di bahagian bertahan Rohit Kumar. Menarik untuk menyaksikan jika akan adanya kelibat pemain seperti Anirudh Thapa. Rembatan mengenai pemain pertahanan, satu lagi sepakat penjuru. Tapi yang menariknya, antara playmaker yang boleh diharapkan oleh India, Anirudh Thapa masih lagi belum dibawa masuk. Tapi sepakat penjuru yang ketiga untuk pelawat yang akan diambil oleh Naramai Singh. Lantaran terus saja keluar, tandukan dari Roshan dimenangi oleh Junior L-Style. Bukan kembali buat Roshan Singh. Berhadapan dengan Arif Aiman. Satu lagi hantaran ditanduk keluar oleh Kobinong, tetapi diteruskan lagi dengan rembatan yang meninggi. Sahal Abdul Samad, beliau yang hampir saja memberikan talian hayat untuk India pada satu ketika. Betul, saya rasa cukup penting kemasukan Junior L-Style kerana kita boleh nampak pasukan India jika mereka tidak dapat penguasaan bola yang banyak di kawasan defending pasukan kebangsaan untuk mereka membuat hantaran-hantaran pendek, mereka akan cuba menghantar bola jauh ataupun membuat crossing. Di situlah pentingnya Junior L-Style, Dion Kool dan juga Corbin Ong kerana mereka mempunyai ketinggian yang cukup baik untuk menghindari bola itu ataupun membuat tandukan clearing yang jauh untuk menidakkan setiap kali pemain-pemain India cuba membuat hantaran-hantaran jauh ataupun crossing daripada belah kiri ataupun kanan. Untuk makluman, India pada 2023 saja sudah memenangi 2 piala. Tapi 3 pertukaran akan dilakukan secara terus. Azam Azmi Murad, Safawi Rashid dan Syami Izwan main dari Sri Pahang bakal dibawa masuk oleh Kim Panggon untuk pertukaran ketiga, keempat dan kelima, dan berkemungkinan salah satunya adalah untuk Faisal Abdul Halim. Balut di siku kirinya sudah pun menunjukkan sedikit pergelutan, tetapi kemudian yang mengalami kecederaan di 10 minit terakhir. Ya, Aiman, cukup penting penukaran ataupun substitution sebegini kerana ya mungkin Coach Kim Bangun nampak situasi pasukan kebangsaan setakat ini dan ya saya rasa mereka ingin cuba memberi tenaga tambahan apabila mereka bertahan ataupun cuba membuat counter attack terus ke arah pintu gol pasukan India. India juga melakukan 2 pertukaran. Udanta Singh dari Goa untuk caps ke-47-nya dan Nanda Kumar Sekar mengambil tempat Nikhil Pujari, salah satu daripadanya. Pertukaran terakhir juga Udanta antara pemain serangan ini, caps ketiga untuk pemain berusia 27 tahun yang beraksi untuk East Bengal. Ini Igor Stimac menghantar ke semua pemain serangannya untuk berada di atas padang untuk mencari 2 gol
defisit tersebut. Dan Kapten Matthew Davis juga direhatkan untuk memberikan laluan buat Azam Azmi Murad, caps ke-8 untuk pemain muda yang beraksi buat Terengganu ini. Betul, satu pertukaran pemain yang bijak daripada Coach Kipanggun, kerana ya kita nampak pasukan India akan meramaikan di bahagian attacking, dan itu yang penting memasukkan pemain-pemain yang bertenaga baru. Kobin Ong, hantaran baik untuk Aguero. Setelah menerima ataupun merampas di tengah padang, Malaysia nampak seolah-olah ingin menggunakan kepantasan sekali lagi, tapi terlepas dari Azam, terlepas dari Endrick. Larian daripada Nanda Kumar. Cuba untuk menyerang di sebelah kiri ialah India. Hantaran ke tengah. Sentuhan pertama terus dikeluarkan oleh Cools. Adanya terjahan, hampir melepasi kesemuanya. Dan Stuart Wilkins, sentuhannya cukup penting kerana sudah menanti di sebelah kanan ialah Lalian Suala Changte. Roshan, 10 minit terakhir membawa kepada debaran untuk benteng Malaysia. Satu lagi antara mengenai belakang Cools. Cuba memotong ke dalam Liston Kolako. Suresh, Udanta Singh. Di sebelah kanan ialah Lalian Suala Changte. Sekali lagi untuk dirinya, hantaran ke bahagian far post dimenangi oleh Azam. Begitu juga dengan Nora Mahir Singh, tapi itu tepat kepada Shihan tanpa sebarang masalah besar. Ya, itu saya katakan tadi, dalam keadaan sebegini tekanan memang tinggi untuk pasukan India mencari defisit 2 gol, dan ya, pemain-pemain pasukan kebangsaan kita boleh nampak apabila mereka bertahan cukup kompak di kawasan depan box pemain pasukan kebangsaan. Dan ya, saya rasa ini satu tactical play yang bijak untuk 7 minit yang terakhir untuk pasukan kebangsaan. Sergio Aguero cuba untuk menekan dari depan. Hantaran lolos cuba mendapatkan Lalian Suala Changte yang sebaliknya dipersalahkan. Lavia Kobinong sekali lagi cuba untuk diberikan tekanan. Ya, Kobin Ong dengan cepat dapat menutup hantaran itu, dan satu tindakan yang bijak kerana ada sedikit tekanan daripada pemain pasukan India, dan dia merebahkan badan dan mendapat sepakan percuma, dan boleh menenangkan sedikit momentum ataupun tempo pasukan India apabila mereka membuat serangan. Salahkan pula ialah Syami Izwan, caps keempat. Tai Sri Pahang musim ini. Sentiasa menerima panggilan daripada Kim Panggon untuk skuad kebangsaan. Mau masuk untuk beberapa minit terakhir, samping juga untuk memberikan tenaga tersebut. Kesilapan dalam melakukan clearance oleh Stuart Wilkins yang akan memberikan peluang kepada India untuk sekali lagi bergerak di kawasan Malaysia. Sandesh Jinggan yang sudah pastinya berminat untuk naik juga. Beliau yang mengenakan di tangan kapten setelah keluarnya Sunil Chetri. Cools, Hendrik juga sudah pun terhincut, tetapi Kim Panggon sudah melakukan 5 pertukaran. Udanta, reverse pass yang cukup baik untuk mendapatkan gerakan untuk India. Hantaran lolos, sentuhan daripada Dominic Tan. Datang sekali lagi cantik, berhadapan dengan Stuart Wilkins. Ke belakang untuk Suresh Singh. Itu apa yang hanya mampu dilakukan oleh India apabila skala ruang sudah pun mula untuk ditutup. Betul, cukup
laju apabila mereka walaupun dalam kawasan yang sempit dan sempat lagi membuat percubaan ke arah pintu gol, tetapi ya telah saya cakap tadi pemain pertahanan pasukan kebangsaan telah kompos untuk setakat ini dan akan ada dua lapisan apabila pemain India ingin membuat percubaan ataupun serangan. Dan saya rasa apabila mereka memenangi bola di kawasan defending pasukan Malaysia itu sendiri, seharusnya sesekali melihat Safawi, kerana kita boleh nampak Safawi sentiasa ada di bahagian kanan pintu gol pasukan kebangsaan untuk menerima bola hantaran jauh ataupun cuba membuat counter attack. Dan Tasing hantaran terus ke depan untuk Chang Tae. Dan soal Chang Tae, Danta hantaran pendek, tetapi lihatkan Malaysia dengan dua lapisan 5 di hadapan kawasan penalti. Satu lagi hantaran terlepas daripada tendangan dan mereka mendakwa bola mengenai tangan sebenarnya, tetapi Mongko Chai Pek Sri menyatakan game on. Satu lagi hantaran menarik, kali ini Stuart Wilkin. Apabila lalian soalan cantik sudah pun menanti hanya di belakangnya saja. Betul, kalau tidak ada pemain pertahanan pasukan kebangsaan di situ, saya rasa mengundang pada apabila dapat kepada pemain India dalam kotak penalti sebentar tadi. Hendrik, secara tiba-tiba Malaysia mendapatkan bola di kawasan India. Cuba ditekan oleh pemain-pemain India. Syami Izwan memilih untuk memperlahankan tempo permainan dan menarik pemain-pemain India untuk datang ke arah mereka, tetapi hantaran itu merupakan hantaran yang penuh dengan kesilapan. Bola datang buat Listan Kolako. Mujur itu tepat ke arah Shihan Hazmi. Betul, saya rasa Shihan dah boleh mengagak bola itu percubaan sebentar tadi, tetapi Dominic Tan tidak seharusnya hilang bola sebegitu. Perlu lebih lama untuk mengawal bola dalam saat-saat sebegini untuk menenangkan momentum perlawanan. Dan Shihan telah nampak pemain India ingin membuat percubaan di luar kotak penalti, dan saat ini perlu lebih tenang dan memikirkan bagaimana untuk menguasai balik bola dengan jaga masa yang ada ini untuk menenangkan momentum perlawanan. Syami Izwan, pemain yang dicari di sebelah kiri, beliau berseorangan dan dipersalahkan apabila dia ingin mendapatkan sentuhan daripada Udanta Singh itu keluar untuk sepakan penjuru, tapi sebaliknya dia sendiri melakukan kekasaran terhadap pemain gantian India ini. Memasuki minit yang terakhir, tumpuan adalah pada pegawai keempat dari Vietnam, Hoang Ngoc Ha, tentang angka yang bakal diangkat dalam masa beberapa saat saja lagi. Dengan Malaysia mempunyai kelebihan 4-2, boleh dikatakan klinikal itu adalah kunci kepada kejayaan, walaupun India berkali-kali juga cuba untuk mengetuk pintu ini. Tapi Malaysia dengan peluang-peluang yang mereka ada, lebih-lebih lagi dengan tekanan yang mereka lakukan, cukup untuk mempunyai kelebihan seperti ini. Dan tambahan masa sudah pun diumumkan. Udanta Singh berhadapan dengan Syami Izwan. 5 minit tambahan masa dalam separuh masa yang kedua. Satu hantaran dari Suresh, mana saja sudah pun cukup. Nah, itu dari Sergio Aguero yang terus berada di kawasan penalti sendiri. Ya, kelebihan pasukan negara pada malam ini, pemain-pemain strike force cukup tajam, mendapat peluang dan menjaringkan gol. Dan saya rasa itu membezakan antara pasukan India juga pasukan Malaysia, kerana penguasaan bola, cara bermain, saya rasa kedua-dua pasukan bermain dengan baik. Dan sekarang ini pemain pertahanan pasukan Malaysia diberi tekanan dan masih lagi dalam keadaan terkawal, walaupun bertubi-tubi pemain India cuba mencari ruang ataupun arah untuk mereka membuat percubaan dan juga cuba menjaringkan gol. Ini Hendrik berseorangan di hadapan, suatu yang menarik. Lebih lagi beliau sudah pun sedikit terincut, oleh sebab itu mungkin beliau dihantar ke bahagian depan. Udanta Singh sekali lagi untuk India berdepan dengan tembok yang bernama Lave Corbin Ong, penjaring gol keempat yang memberikan sedikit keselesaan untuk Malaysia.
Suresh daripada sepakat penjuru yang keempat mereka. Oh, acahan menarik antaran ke tengah terlepas dari hampir kesemuanya. Rembatan yang tidak mengena juga daripada Sandesh Jinggan. Masih lagi belum selamat Nanda Kumar. Sahal ke sebelah kiri. Roshan cuba untuk masuk, diambil kawalan oleh Nanda Kumar sekali lagi. Ini dia Roshan, antaran ke tengah Shihan. Tangan selamat. Bola itu tepat ke arahnya dan akan mengambil beberapa saat setelah tangkapannya. Ya, saya rasa Shihan berjaya membaca crossing itu dan menenangkan keadaan untuk setakat ini. Dan ya, saya walaupun belum habis, tapi saya ingin mengucapkan tahniah untuk pasukan kebangsaan kerana walaupun 10 minit yang terakhir diasak dengan kerap oleh pemain pasukan India, tetapi pemain-pemain back four pasukan kebangsaan ataupun defending pasukan kebangsaan bermain yang cukup baik, tidak terlalu jauh keluar daripada kawasan dan sentiasa compact ataupun ada dua layer seperti kata Aiman tadi untuk menidakkan setiap percubaan ataupun lorongan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain serangan pasukan India. Dan yang Suala Changte menerima kad kuning juga setelah kekasaran terhadap Kobinong dalam usaha untuk merampas bola di kawasan Malaysia. Ini yang terlepas pula ialah Hendrik Dos Santos dengan Safawi berhampiran. Ini dia Safawi Rashid, antaran ke tengah. Hampir saja jaringannya akan menutup segala cerita di Bukit Jalil pada malam ini. India akan menerima kekalahan dalam 2 kejohanan piala untuk tahun ini dalam Kings Cup di Thailand dan kemudiannya Pesta Bola Merdeka. Tapi untuk persiapan Piala Asia untuk India, 20 perlawanan dilalui, tetapi terlepas pula ialah Safawi. Peluang untuk Safawi Rashid memotong ke dalam, tetapi tidak dapat untuk menyediakan sentuhan penyudah yang akan mematikan api semangat perjuangan India. Clearance dari Dominic Tan. Liston Kolako mengambil dari tengah padang ke sebelah kiri untuk Roshan Singh. Dirampas dengan bersih Azam Azmi Murad. Dan dengan tenaga sebagai antara pemain baru saja dibawa masuk, terus saja ke depan untuk Syami Izwan. Memilih untuk bermain dengan lebih bijak berhadapan dengan Mehtab Singh. Beberapa saat lagi akan berjalan dalam gerakan ini, yang mana beliau tidak dibantu. Tetapi itu sudah pastinya cukup untuk Malaysia melangkah ke satu lagi final di Pesta Bola Merdeka. Serangan terakhir Junior L-Style dengan pintasan, dan Malaysia ke perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 2023. Deparan 90 minit yang menunjukkan bahawa anak-anak buah Kim Panggon semakin lama semakin bersedia untuk satu lagi langkah besar dalam sejarah bola sepak negara. Jaringan tambahan yang dijelmakan oleh Lavie Kobinong, walaupun India cuba untuk merapatkan jurang menerusi Sunil Chhetri di babak kedua, sudah pun cukup dengan kelebihan 2 gol. Dan Malaysia dan juga trofi pertama untuk Kim Panggon harapnya semakin hampir apabila kita ke final bertemu dengan Tajikistan. Harimau Malaya yang semakin lama semakin lapar dan dahagakan jaringan dan kejayaan, menunjukkan satu lagi persembahan yang boleh dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia, menunjukkan
India yang pada sejak beberapa tahun kebelakangan ini mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Dan Kim Panggon merupakan individu yang menghentikan momentum India lebih-lebih lagi untuk 2023. Lebih-lebih lagi dengan India yang sudah memenangi 2 piala musim ini ataupun tahun ini, Malaysia harapnya mengejar 1 dalam persediaan untuk ke Qatar pada Januari nanti. Alhamdulillah, terima kasih Harimau Malaya, terima kasih Kim Panggon, terima kasih pada semua penyokong yang berada di stadium maupun di rumah. Jumpa di final nanti kerana tamat